Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 15 Jumadil Akhirah 45, 28, 12, 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 260. 260. Ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia minta dengan Allah nak tengok macam mana cara Allah Ta'ala hidupkan balik makhluk yang sudah mati. Allah tanya dia, mu tak percaya ke Ibrahim? Tak, bukan tak percaya, tapi nak ambil. Sehingga ahli tafsir kata Ibrahim ni suka kepada istitla', hubbul istitla', suka kepada mengkaji. Orang kata eksperimen, nak ambil kajian, nak tengok benda sendiri. Dan kita nampak cara pendekatan Ibrahim, dia macam saintis orangnya. Dia guna bahan-bahan yang ada makhluk ni untuk uji kaji. Uji kaji dia. Tengok, bila dia cari Tuhan, dia tengok bintang, oh ini Tuhan aku. Lepas tu bintang tu hilang, mana boleh hilang. Tengok bulan pula, oh tengok matahari, oh ni lebih besar. Tengok waktu dia berlawan dengan Numruz, yang lipat tekak dia ke Numruz. Tak? Dia kata kalau mu betul-betul Tuhan, tukar matahari naik ke barat. Oh fabuhital ladzi kabar, nunginyo kawan tu. Saya jawab. Faham dah jemaah kita ni, nunginyo dia. Maknanya orang panggil patuh lah, koyak terus, Namrud tak boleh jawab. Jadi hari ini Ibrahim alaihissalam minta bagaimana nak tengok bagaimana Tuhan hidupkan makhluk yang mati. Dalam bahasa sains dipanggil uji kaji ke? Ada sains makmal, ada sains macam-macam cara, dia panggil tajribah, bahasa Arab kata tajribah ataupun eksperimen. Itu dia panggil kehebatan Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangan cerita Ibrahim yang tak lepas daripada ulasan daripada Israiliyat. Nak mencari 4 ekor burung tu, nama apa burung? Dalam Quran Tuhan tak sebut. Israiliyat dia cari. Kita nak cari juga ke tak mau cari? Nak juga. Kita cari ya. Cari juga. Baik para jemaah sekalian, jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 84, nombor ayat 260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Dia minta nak tengok. Dia bukan tanya. Kalau dia tak percaya, dia tanya, Tuhan boleh ke hidup? Nak tengok. Itu kebijak. Itu cerdiknya Nabi Ibrahim AS. Dia minta nak tengok, bukan minta tanya boleh ke tidak. Itu lain. Nak tengok. Allah tanya dia, qala awalam tu'min Ibrahim, adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Mau ada ragu ke Ibrahim? Qala bala. Ibrahim jawab, bahkan tidak, saya percaya dan yakin, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku memohon yang demikian itu supaya tenteram hatiku yang sangat-sangat ingin menyaksikannya. Katalah kita kata Ibrahim ini dia suka kepada istitla, explore, kata suka nak tengok bukti-buktinya biar nampak depan mata dia. Itu dia panggil kehebatan Ibrahim. Maka Allah layan permohonan Ibrahim AS. Allah berfirman, jika demikian mu nak tengok, senang je, ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpulkan olehmu dan cincanglah semuanya. Mu ambil 4 ekor burung, sembelih. Sembelih ke macam mana cara yang pentingnya? Ambil burung ni mati, cincang, potong kecil-kecil. Habis tu, setelah itu letakkanlah, lepas dia cincang, digaul, kau campur semua daging tu lah, kepala duduk masing-masing. Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Atas bukit ni setopok, sana setopok, sana setopok. Kalau kita kira tak boleh dah tu nak cari mana, nak kaki sini, jari duduk bukit tu, kepala duduk sana, macam mana? Kemudian serulah burung-burung itu. Mu sudah letak 4 tempat ni, 4 topok ni, pergi balik tempat mu mula, panggil burung, mari. Kemudian serulah burung-burung itu, nescaya semuanya akan terbang kepadamu dengan segera. Zong lagi, burung kena cincang, cabut bulu, patah, terbang mari, cokoh depan dia. Nak kata apa? Ya'tinaka sa'ya, semuanya akan datang kepadamu segera. Bukan kata tunggu panggil hari ni esok. Panggil sekarang, burung terbang mari selalu. Kan burung lain. Ibrahim kenal lah burung, muka hak dia cincang, hak dia sembelih, hak dia matikan tadi. Kenapa tak kenal? Wa'lam anna Allah azizun hakim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Maknanya burung yang telah dicincang tadi, bila Nabi Ibrahim panggil, 4 ekor burung hidup semula datang terbang segera kepada Ibrahim. Itulah ayat yang cukup menarik. Baik para pelajar sekalian, kita mencari, dia panggil faedah daripada bukan faedah, nak cari munasabah dulu. Kalau di awal ayat kita panggil munasabah.
Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, lamma zakarallahu ta'ala anhu yukhrijul ladzina amanu minaz zulumati ila nur. Allah Ta'ala sudah sebut tentang Allah Ta'ala yang berkuasa mengeluarkan manusia daripada gelap kafir kepada cahaya iman, kemudian dibawanya kepada kita 3 dalil dalam ayat yang berdekatan ini, 3 dalil tentang kekuasaan Allah. Sekali lagi tuan-tuan, kita rujuk buku kita ni 5 ayat contoh dalam surah Al-Baqarah. Ayat apa? Ayat Allah Ta'ala hidupkan semula benda yang dah mati. Yang pertama sekali, golongan yang mati di zaman kaum Nabi Musa kena panah ke petir, ayat 56. Kemudian ayat cerita Baqarah yang dibunuh oleh orang tu, kemudian hidup balik, ayat 73. Kemudian ayat mati beramai-ramai, 243. Kemudian semalam cerita orang mati 100 tahun hidup balik, dan ayat kita pagi ni iaitulah ayat 4 ekor burung yang telah dicincang hidup balik. Maka ayat ini dan sebelum daripadanya ada kaitan. Sebab Ibrahim waktu berdebat dengan Namrud, dia kata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan aku yang menghidup dan mematikan. Maka Allah bawa dalil orang yang berjalan tengok kampungnya dah hancur tu, tak kira lah sama ada dia tu, kita kata siapa semalam, Uzair ataupun Armia nama dia, Uzair ke Armia, yang pentingnya dia sendiri mati, dia tengok mati, dia tengok makanan dia tengok himar dia tengok keldai dia, dongki dia. Maka Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala tak bagi dia mati, tapi Tuhan suruh tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dia cincang, dia hancur, dia eceh ni maknanya dia lagi letak di berbagai tempat, dia panggil. Jadi dia panggil, maknanya berapa dimensi kita ada. Orang ni yang masuk kampung ni, dia sendiri menghadapi pengalaman dia. Dia panggil khibrah, dia sendiri menghadapi kematian. Ibrahim, Allah Ta'ala bagi pada eksperimen, dia tak mati tapi dia tengok benda mati. Allah, mana lengkap dalil alal ba'si, dalil nak bangkit semula tu sangat besar. Muna apa? Orang tu mati sendiri ada. Nak tengok je dengan mata, tengok Ibrahim. Maka datanglah ayat ini. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ai wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim minta dengan Allah nak tengok dengan mata dia sendiri bagaimana cara Allah Ta'ala hidupkan benda yang mati, nak tengok. Maka Allah tanya di sini, qala awalam tu'min, ay faqala Allah Ta'ala li khalilihi alaihi salam awalasta qad amanta. Ibrahim, mungkin sudah beriman, sudah yakin, berlawan dengan Namrud, tapi apa lagi mau tengok apa lagi? Annahu ma dumta qad amanta falima tatlub. Kalau kamu sudah beriman, kenapa minta nak tengok? Sebab itulah Allah Ta'ala guna uslub tanya. Qala bala, saya beriman, mantap, tak ada sebarang goyang. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya nak tenangkan hati, sebab hati saya ni suka explore, suka tengok. Orang kata hubbul istitla', suka nak kaji, nak buat uji kaji sendiri, nak tengok. Ini Ibrahim. Maka fa'ajaba Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu mu'min.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan bahawa Ibrahim seorang yang beriman. Tak syak lagi kepada iman dia, tidak ada sebarang keraguan bagi dalam hati Ibrahim, tapi Ibrahim ni nak kemantapan ilmu dia, nak tengok sendiri. Orang panggil nak naik taraf. Naik taraf daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin. Ilmu yaqin, dia yakin dah. Dia yakin dah Allah Ta'ala berkuasa. Itu dia panggil ilmu yakin. Tapi bila dia tengok sendiri, itu dia panggil ainul yaqin, mata yang yakin, tak ada goyah. Maka bertambahlah iman dia, bertambahlah ketenangan dia, bertambahlah kekuatan dia. Itu dia panggil ilmu yaqin kepada ainul yaqin. Tapi kalau dia mati sendiri, lepas tu dia hidup balik, itu hakul yakin, dia sendiri yang melalui tajribah kematian. Allahu Akbar. Itu dia panggil darajat al-yaqin. Ada 3: ilmu, ainun, hak. Kena ingatlah ilmu bahasa-bahasa ni. Baik, bagaimana cara Nabi SAW mempertahankan Ibrahim? Dengar ni. Nabi kita SAW mempertahankan Ibrahim. Nabi kita kata apa? Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Perhati tuan-tuan, kalaulah Ibrahim tu syak, ragu tentang kemampuan kekuasaan Allah Ta'ala, kalau, maka kita lebih syak lagi daripada Ibrahim. Artinya Ibrahim tak ada syak lah. Itu maksudnya menafikan, tapi dengan cara analogi cakap. Mana macam gini lah, tuan-tuan dengar, orang ni dituduh oleh orang tak baik. Kita kenal dia, kita tahu dia memang orang jujur, orang ikhlas, orang yang memang baik semua hati. Kita kata, kalaulah dia tak baik, kita lagi tak baik. Itu ayat nak mantapkan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kalau Ibrahim ragu, kita lebih ragu lagi. Tapi Ibrahim tak ragu, kita pun tak ragu. Ni ayat dia panggil ayat nak menguatkan lagi. Ayat Nabi kita mempertahankan. Saya tak tahulah boleh guna ke tidak bahasa budak-budak Facebook ni. Dia panggil solidarity Nabi SAW kepada Ibrahim. Maknanya Ibrahim tak ragu sikit pun. Kalau dia ragu, kita lebih ragu lagi. Itu bahasa. Jadi hadis ini menafikan Ibrahim tu ragu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sebut dah 3 martabat yakin. Ilmu yakin tu cukup dengan kita dengar. Macam kita lah, ilmu yakin, kita dengar ada Allah, tapi kita tengok Allah, kita tengok tanda-tanda saja. Kemudian ainul yakin, iaitulah bila kita tengok depan mata kita tanda-tanda yang begitu kuat. Kemudian dia akan naik kepada haqqul yaqin, haqqul yaqin. Maka kata di para ulama, lamma kana bainal ilmi wal iyan manzilah. Ilmu tahu dengan tengok tak sama. Sebab itulah kata orang laisal mukhbar kal muayyanah. Tengok tak sama dengan dengar. Nabi Musa alaihissalam, dia tahu dah Bani Israel sembah lembu. Dia sabar lagi duduk atas bukit Torsena, duduk munajat dengan Allah Ta'ala. Bila dia balik, tengok orang dah semua lembu semua, campur Taurat. Wa alqal arwah. Terkejut dia. Pegang janggut Harun, gonjak kepala kawan itu. Itu dia panggil dengar tak sama dengan tengok. Bahasa Melayu kata tak sama bahu mikul dengan mata memandang. Jadi semua ni ada istilah. Bahasa Arab ada istilah dia, bahasa Melayu ada istilah dia. Maka dalam ayat ini alhamdulillah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menafikan Ibrahim ada keraguan, tidak sekali-kali. Tengok dia punya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ada lagi. Nabi kita mempertahankan sahabat-sahabat dia. Nabi kita mempertahankan sahabat, dia panggil ilmu at-tajribah. Ilmu at-tajribah. Jadi Ibrahim ni di antara kehebatan dia, dia suka eksperimen, dia suka buat uji kaji.
Tengok dalam hadis ini. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Qala nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kami lebih berhak nak syak, nak ragu daripada Ibrahim. Mana kalau Ibrahim itu ragu, kami lebih hak ragu. Tapi oleh kerana Ibrahim tak ragu, kita pun tak ragu. Satu. Wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Semoga Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada Nabi Lut, sebab dia telah bersandar kepada tiang yang kukuh, setepak sandaran yang kukuh, yang mantap. Apa cerita ni? Apa kaitan? Ingat tak waktu puak-puak LGBT kepung rumah Lut sebab nak kepada pemuda hak mari rumah Lut? Ingat beberapa orang pemuda mari rumah Nabi Lut. Pemuda ni comel sangat-sangat. Puak-puak LGBT hak nak gila ke jantan ni, bongkar mari. Jadi tali barunya bini Lut SMS ke geng-geng LGBT, dia kata rumah aku ada orang comel, weh mari cepat. Dia ke orang lain kan, mari lelah depan rumah. Nabi Lut kata, lau anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Kalau aku ada kekuatan ataupun aku ada tempat bersandar yang kuat, aku ngelanyak kamu semua. Maka Nabi SAW kata, rahimallahu Lut, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Lut. Memang dia telah bersandar kepada rukun yang kuat. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang boleh tolong. Orang kampung nak tolong tak boleh, pengikut Islam nak tolong tak boleh. Puak LGBT duk gila lelah depan rumah Lut sebab nak gila, nak rapah laki-laki yang comel. Ya. Kemudian yang ketiga Nabi kita sebut, yang ketiga Nabi kata apa dalam hadis? Walau labistu fis sijni ma labitha Yusuf la ajabtu da'i. Kalau aku duduk lama dah dalam penjara macam Yusuf, wakil raja mari panggil nak kita tafsir mimpi, pakai pergi selalu dah. Ingat tak? Kan raja bermimpi 7 tahun 7 apa ni ekor lembu gemuk makan hak lembu kurus. Tapi raja ni tak tahu nak tafsir macam mana mimpi. Dia kata, kawan dia hak selamat daripada kena pancung dalam penjara dulu, baru tu ingat Yusuf adalah orang pandai sekali. Raja hantar mari wakil dia pergi cari Yusuf dalam penjara. Tuanku panggil ke istana untuk tafsir mimpi. Yusuf kata, lah, sebelum aku keluar aku mau tanya, ma balun niswatil lati qatta'na aydihum. Apa cerita wanita-wanita yang potong tangan dulu? Irji ila rabbik, balik kepada tuanku, tanya dia, fas'alhuma balun niswatil lati qatta'na aydihum. Mana hak apa dia? Hak wanita potong tangan tu. Kita tanya dulu. Sesaat ni aku pergi. Tengok Nabi Yusuf, izzatun nafsi, kental jiwa, maruah diri tinggi, bukan minta pengampunan keluar lalu. Kita hari ni dah kenapa minta pengampunan keluar, tak terlupa habis dah isu-isu lama tidak dibersihkan. Yusuf dia kata, sebelum aku keluar penjara, bersihkan aku dulu. Ini orang bermaruah. Orang bermaruah dia mesti bersihkan dulu daripada tomahan, sebab kuasa di tangan dia sekarang. Raja kena panggil balik mahkamah dulu yang menjatuhkan hukuman dia di penjara. Betul tanya balik, kenapa aku di penjara? Aku zalim ke memang aku jahat sungguh? Ini baru ada maruah. Nak cakap bab orang panggil etika, akhlak, tata kelola, bersihkan diri dulu. Baik, kita tak ulah tajuk ni. Naknya Nabi kata apa? Kalau aku selama tu duduk dalam penjara, wakil raja panggil, keluar lalu lah. Tunggu apa lagi? Tapi Nabi Yusuf tidak, bersihkan aku dulu baru aku keluar. Baik, hadis dalam Bukhari Muslim. Anas sengaja bawa cerita-cerita, 3 cerita ni supaya kita para jemaah dalam ilmu tafsir ni luas. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan kepada Nabi Ibrahim. Dia kata apa? Nabi kata apa tadi dalam hadis? Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Tapi Ibrahim tak syak, kita pun tak syak. Alhamdulillah. Baik.
Balik kepada ayat. Bila Ibrahim minta, Allah Ta'ala terima. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik. Ai ajab Allah Ta'ala talabahu. Allah Ta'ala perkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Fa amarahu an ya'khudha arba'ata tuyur. Allah kata mu ambil 4 ekor burung yang berlainan. Wa an yazbahanna wa yuqatti'na. Sembelih, potong, cincang, peracu habis. Liyakuna zalika bimar'a minhu. Depan tangan yang sendiri potong, tangan yang sendiri cincang, tangan yang kau sendiri hancurkan, mu sendiri pergi letak atas bukit sana, pergi. Jangan suruh orang lain. Ni nak naik kepada hakul ainul yakin. Nak naik kepada ainul yakin. Allahu Akbar. Apa nama burung? Aja dengar nama burung? Tak aja dengar. Allah Ta'ala tak sebut nama apa burung. Nabi tak sebut. Siapa yang sebut? Israiliyat sebut. Baiklah, oleh kerana tuan-tuan nak dengar, saya sebut. Tapi itu lain cerita Israiliyat. Dia kata qila. Dia kata, tapi dia sandar ke rukun besar. Dia kata, dikatakan burung itu seekor tawus. Tawus ni apa nama? Ni hak sayap comel ni. Duk bunyi tu. Merak, burung merak. Nasra, burung helang. Ghurab, burung apa ni? Gagak, ital tu. Dik, ayam jantan. 4 ekor. Ada kata hamamah. Hamamah ni ganti daripada gelang tadi, burung merpati. Jadi maka Nabi Ibrahim AS hancurkan dia, potong-potong. Terus duduk tanyalah dia sembelih tu halal ke haram tu cerita lain. Yang penting sekarang ni hijrah kitanya jangan terlalu berisrailiyat lebih lagi. Ibrahim potong ke dia sembelih lah. Yang pentingnya dia cincang burung 4 ekor ni. Dia cincang 4 ekor. Lepas tu dia bagi letak di mana? Dia bagi letak di atas bukit. Habis apa dia? Summad'uhunna, panggil dia Ibrahim, yatinaka sa'ya. Burung tu terbang mari cepat, zong mari. Kek burung duduk depan dia. Duduk matuk depan Ibrahim. Hidup balik. Subhanallah. Tengok apa dia? Sudahlah. Summad'uhunna yatinaka sa'ya. Ayat ini ditafsir dengan ayat lain, tanda terpelajar. Ayat suratul An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas sama, kerajaan yang besar di langit dan juga di bumi, supaya dia ni jadi orang yang yakin. Allah, Ibrahim yakin, mantap akidah. Waktu nak dicampak dalam api, hasbi Allah wa ni'mal wakil, tak cakap cukuplah Allah Ta'ala yang menjadi pelindung pada aku. Tak kecek banyak. Orang kata tak kecek banyak Ibrahim. Dia bagi pada Allah Ta'ala, habis. Nak kata apa? Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim ini ummah. Seorang dia tu ummah. Lepas tu dia pergi depan dengan Numrus, seorang dia. Nabi Musa minta juga nak pergi jumpa dengan Firaun, minta juga bawa Harun, suruh Tuhan latih Harun jadi nabi. Ibrahim tak minta apa, seorang dia. Ibrahim, Allah Ta'ala mantapkan keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Ibrahim tengok, apa lagi dia nak? Wa'lam anna Allah azizun hakim. I'lam ya Ibrahim, ketahuilah wahai Ibrahim, annallazi fa'ala dzalika lahu kamalul izzah. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala yang maha mulia, maha gagah perkasa, tak ada siapa boleh lawan dia, tak ada siapa boleh challenge dia. Hakim, lagi bijaksana.
Cukup. Apalagi kita nak tafsir lebih daripada ni. Cukup kita tafsir kitanya Allah Aziz, Allah Hakim, Allah Maha Berkuasa, Allah Ta'ala bijaksana. Habis. Kenapa mau cari yang lain? Jawabnya tak usah cari yang lain. Padahal tu. Baiklah. Kesimpulannya, Ibrahim ini seorang yang suka hubbul istitla', suka explore, suka cari bukti-bukti, tanda-tanda untuk menguatkan lagi keyakinan dia yang sudah yakin. Dia yakin dah tapi nak kuatkan lagi. Yakin dah tapi nak kuat. Kita ni lagu tu juga, kadang-kadang kita yakin dah, kita balik rumah tadi dah, kita dah kunci pintu, betul tak? Tapi waktu nak tidur pergi tengok sekali lagi, sebab nak suruh ainul yakin. Aku kunci dah ni, malah balik masjid tadi lepas isya kunci dah. Itu dia panggil nak kekuatan. Baiklah, tulis pelajar, kita mencari 5 faedah daripada ayat. Faedah yang pertama, kisah ini wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta, kisah ini adalah kisah yang mantap. Allah Ta'ala nyatakan kuasa dia menghidupkan benda yang mati. Dengan mana? Dengan cara diberi Ibrahim sendiri buat eksperimen, buat uji kaji dengan tangan dia, ditengok sendiri, zoom naik. Allahu Akbar. Apa lagi nak? Yang 100 tahun tadi mati, dia punya keldai dia, hemar dia cabut habis dah tulang-tulang, tiba-tiba depan mata dia hidup balik. Dia duduk tengok, terkejut tengok kawan tu naik balik. Mari daging sambung, donkey pun tepik hidup. Subhanallah. Dia boleh naik donkey balik kapur pula. Ini dalil. Itu mantaknya dia panggil. Dia kata i'tiqad bitajribatil hissiyah. Kita boleh menguatkan i'tiqad kita dengan kita tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan kena tengok. Jadi jangan syak, tak ada sama sekali keraguan. Jangan kata Ibrahim ragu sama sekali. Tidak. Mana ada ragu. Kalau ragu itu bukan Nabi nama dia. Yang kedua, tengok cara Ibrahim, dia minta Rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku. Ini dia panggil min adabid doa. Tulis pelajar, di antara adab kita berdoa, kita kena tawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Jadi sebab tu Tuhan kata Rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkan padaku. Kita pun para jemaah sekalian, bila kita nak berdoa, kita bertawassullah dengan nama-nama Allah Ta'ala, dengan nama-nama Allah yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Tengok tajuk. Kalau kita nak minta rezeki, Ya Razzaq, Ya Karim, wahai Tuhan pemberi rezeki, Tuhan yang pemurah, berilah padaku. Kalau kita bersalah, Ya Ghaffar, Ya Tawwab. Jadi kita minta dengan nama Allah, dengan nama sifat-sifatnya. Itu dia panggil min adabid doa. Di antara adab doa yang ditunjuk oleh para nabi, iaitulah dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Dia kata tawassul tak boleh, duduk panggil orang. Ni macam-macam benda ni. Ada senarai baru keluar, lama dah, tapi orang saya balik. Bila timbul isu Ashabul Kahfi ni sehari dua ni, timbul balik pula dah nama-nama Ashabul Kahfi, Kitmil lah, berapa benda. Kalau nak hantar barang ke orang, nak hantar surat ke apa, di sapu surat tu kena tulis nama Ashabul Kahfi. Surat ni tak akan hilang. Geng-geng poh laju kena belajar nama Ashabul Kahfi ni. Punyalah khurafat, keluar balik. Dia panggil puak-puak berapa ni, duk jual dengan poh ni, online ni. Kena belajar nama Ashabul Kahfi ni, baru-baru dia tak hilang. Kalau hilang juga, bukan dia, budak poh tu tak baca Ashabul Kahfi. Jangan main lah. Kita kena ajar pada masyarakat ilmu yang benar, tawassul yang dibenarkan dengan nama Allah Ta'ala, dengan sifat dia yang maha tinggi, dengan amalan kita yang soleh boleh kita buat, insya-Allah. Contohnya hujan mari lebat, air sengak-sengak naik, kitanya alhamdulillah
Tak, duduk mengajar Quran atas rumah kita ni, budak-budak mari mengaji Quran. Kita boleh tawassul, ya Allah ya Tuhanku. Atas rumah ni lah aku mengajar Quran, aku baca Quran, aku duk ajar ke budak-budak. Sekampung ni pandai Quran dengan sebab aku ajar. Atas rumah ni ya Allah, janganlah naik air tu. Boleh. Nah, dia panggil tawassul dengan amal soleh. Yang ulama larangnya, dia duk panggil orang mati tu. Kalau itu sudah mati, dia duk minta dengan dia. Itu jangan. Baik. Yang ketiga, dia panggil ilmu at-tajribah. Jadi seseorang itu tidak salah untuk dia mencari keyakinan. Kalau kita boleh buat eksperimen, kita boleh buat uji kaji untuk mencari kekuatan, kehebatan yang ada ni, boleh kita buat. Jadi maka kita nak apa? Nak buat kajian. Dia panggil ilmu tajribah ni ilmu yang penting dalam kehidupan kita. Dia panggil ilmu at-tajribah. Jadi Nabi Ibrahim sekali-kali tidak ada keraguan pada dia. Contoh ilmu tajribah ni, pelajar medik, doktor ada. Orang ngaji doktor. Kalau ngaji teori saja boleh jadi doktor ke tak? Tak boleh. Dia kena pergi cari Mayak ni masa doktor ngaji dulu belah mayak semati ke belah plastik? Plastik mayak tak ada. Semati. Tengok. Belah sungguh. Main-main. Ana pergi haji dengan kita Datuk pengarah hospital dia pergi. Dia kata anak dia dua orang dok medik. Seorang di India, seorang di tak silap Australia. Kata tu mana hebat dua ni? Dia kata India lebih hebat. Pasal apa? Dia kata bagi ori belakang dia punya eksperimen, dia bagi ori belakang. Banyak-banyak sana. Nak cari banyak ni belah sini. Maknanya doktor nak cari ilmu perubatan, dia kena cari. Kena belah banyak, kena tengok. Tengok. Kalau setakat main teori atas kertas aja, rasa cocok orang Thailand lain. Ini ilmu dia. Dan kita tadrib, maka Nabi Ibrahim AS telah menggunakan ilmu tajribah, at-tajribatul amaliyah, daripada tajribah amali kepada iman bersama dengan iman nazari. Iman tahu dah dalam kepala sudah beriman, tapi bila dia tambah lagi dengan kajian dia, maka dia lagi mantap, lagi kuat dia punya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, inilah yang dikatakan ilmu at-tajribi. Jadi kita pun kalau kita boleh buat uji kaji apa-apa benda, ujilah. Pasal itulah dalam ilmu Islam sekarang ada satu badan antarabangsa berpusat di Mekah, nama dia Hay'atu Al-I'jazul Ilmi. Yang boleh bahasa Arab tulis Hay'atul I'jazul Ilmi. Dia akan ambil ayat Quran yang berkait dengan sains, hadis-hadis berkait dengan sains, dia buat kajian. Habbatus Sauda, syifa min kulli da, contohnya habatus sauda jadi ubat, macam mana boleh jadi ubat? Dia kaji. Masa dia buat kajian-kajian dari sudut sains dalam Islam, lagi tinggi, lagi mantap keyakinan kita kepada dalil Quran yang ada depan kita. Quran betul dah kata marajal bahrain, dua laut yang bertembung, satu masih satu ni. Ada orang pergi cari laut, dia masuk dalam air, masuk dalam bekah, duduk tunjuk-tunjuk, tak campur air, macam air dengan minyak tak campur. Subhanallah. Jadi ini dia panggil ilmu kajian ni sangat besar. Maka kita yang boleh kaji ni, kaji untuk nak mencari keagungan Allah Azza wa Jalla. Dikatakan Profesor Maurice Bucaille, ngaji dengar nama Maurice Bucaille ni orang Perancis. Ni hari cuti kodok ni. Kita cuti sekolah ni rasa kali ada ceramah. Maurice Bucaille ni Perancis. Dia telah dapat geran untuk belah mayat mendiang Firaun. Belah Firaun. Diterbangkan mayat Firaun daripada Mesir ke Perancis. Disambut dengan kapet merah. Bisa Firaun ni. Pahlawan ni tak masuk kubur lagi Firaun. Jahat dia tak masuk kubur. Maurice ni katanya dia ni pakar bedah. Dia bedah. Very happy sebab dia jumpa maklumat kematian. Dia panggil forensik.
forensik, maklumat kematian Firaun, mati tenggelam dalam air sebab dalam padu-padu dia ada garam. Oh, happy. Dia pun nak betul dia punya laporan ni. Orang Islam dengar, Prof, you punya kajian very, orang panggil semualah, tak ada lah benda yang besar. Kita orang Islam baca 1400 tahun lagi, Allah Ta'ala sebut summa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah kata lepas pada mentenggelam, aku hantar balik mayatmu ke laut, ke pantai, supaya menjadi bahan kajian, uji kaji, bahan tontonan bahawa mu ni seorang yang angkuh, yang sombong, mati dalam laut. Panik kawan, kejut. Why? Dia tanya. Oh, buka Quran kaji. Akhir kali Murih bukan masuk Islam, dia tulis buku Islam dan Sains. Subhanallah. Dan ini dia panggil orang ilmu tajribah. Tak, kadang-kadang orang putih dia kaji, dia dapat Islam. Patutlah kata orang bukan Islam mengkaji sebelum mengaji. Dia kaji masuk Islam baru dia ngaji Quran. Kita duduk mengaji Quran lama, duduk main abata saja hafal tua. Berubah tanya terjemah Fatihah pun tak boleh sebut lagi. Nah, rugi tuan-tuan, sangat besar. Baik. Kita pindah kepada yang keempat. Bahasa ni kita boleh jawab sepatah, boleh jawab dua patah. Tengok, Tuhan tanya, qala awalam tu'min, tak beriman ke? Jangan jawab na'am. Kalau kata la, na'am, tak boleh. Bila kata mu tidak, jawab ya, tak jadi tidak, jadi negatif. Bahaya. Maka dia kata, kalau orang tanya, kita kena jawab bala. Bala, tengok. Ibrahim jawab sefatanya, bala, bahkan aku beriman. Kalau dia kata tak, jadi tak beriman lah. Ini bahasa Al-Quran tuan-tuan. Mantap. Jadi kalau orang tanya, awak tu buat ini, kita kata bala. Jadi jangan jawab ya. Kalau kata ya, jadi tidak. Bila soalan mari jawab dia tidak, jadi ya, jadi tidak, jadi negatif. Jadi kita kata bala, baru jawab betul. Bila orang tanya mari, kita kena jawab bala. Jadi maka contohnya, beza dia tanya, contohnya orang ni sudut bahasa. Kalau orang tanya kita, alam tutalik zaujataka, bukan kamu dah cerai binimu? Kalau dia kata bala, jadi cerai. Tapi kalau dia tanya aqabiltan nikah, mu terima dah nikah? Dia kata na'am, ya, maka jadi akad nikah. Sebab dia kata huruf jawab itu mengikut soalan. Jadi kalau orang tanya alam, bila dia kata bala, ya, tengok, alam wal awalam tu'min, dia kata bala, ya, jadi pasal dia kata qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi boleh dia kata huruf itu tengok kepada soalan. Huruf itu tengok kepada soalan. Kalau orang tanya aqabilta qala na'am, jadi jawapan kita kena tengok. Mu terima dah? Ya, jadi terima. Kalau orang tanya mu itu dah, dia kata bala, jadi menunjukkan bahawa dia tidak terima. Payah sikit ni. Jadi kita dah ada sudut bahasa ni. Yang pentingnya kita beri jawapan kepada soalan kita, tengok boleh jadi jawab ya atau tidak, benar atau salah. Ini dipanggil ilmu dalam sudut bahasa Arab. Baiklah, yang terakhir Allah Ta'ala kata fakhuz arba'atan minat tair, ambil burung, cincang, pergi buat sendiri, eksperimen. Kalau kita kat mana tanganmu sendiri kamu buat, kemudian apa? Kemudian mu tengok aku tunjukkan kepada kamu bukti kekuasaanku, maka bertambahlah kemantapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertambahlah kemantapan iman dia tu Yazid, bertambah lebih-lebih lagi, tak goyang. Belum pada ni iman dia yakin dah, tapi daripada ilmu yakin telah naik taraf kepada hakul yakin, ilmu yakin kepada hakul yakin. Alhamdulillah para jemaah sekalian.
Baiklah, tamatlah kita perbincangan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, esok hari Jumaat kita akan baca kitab kita Islam Agama Sempurna. Hari Sabtu insya-Allah kita akan sambung tentang ayat kelebihan infak fi sabilillah, kelebihan infak fi sabilillah. Biiznillahi azza wa jalla, ayat 261, 262 ataupun 261 sampai 264, tengok kesesuaian masa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.